Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar saudara yang berkesempatan bersama dengan saya dalam keadaan sihat walafiat. Apa khabar? Ediksi-diksi, salam perjuangan, saudara Muhammad Fuad. Assalamualaikum, semoga sihat sejahtera. Saudara Harimau Berantai, Waalaikumsalam, Mustafa Ilyas. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih Syah, selalu bersama dengan saya. Saudara Mac Hill, Zakaria Yusof, Rosli Le, Amaluddin Sagi. Rosli kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat. Kai Zikri, apa khabar Zikri? Hai. Ibrahim Cik Muda, John Man, Raja Kamal, Raja Bazlan. Apa khabar aku? Semoga sehat. Saudara Mat Zaidi, Rubidin, tentulah hadir bersama pasangannya. Saudara Amir Dollah, Saudara Bahari Anisah, Saudara Joka, Waalaikumsalam. Saudara Hamzah Hussein, Saudara Rezan Yusof, Waalaikumsalam. Ramlah Hamid, apa khabar puan? Dr. Ahmad. Dr. Ahmad Humazi, Saudara Muhammad Faizat, Saudara Zubaidi, Eden Awang Tahir, Awang Treasure. Silakan menghadap. Saudara Mayang-Mayang, Lili Mio, Dian Shah dari Kampung Baru. Lama saya tak ke Kampung Baru tu. Saudara Yusuf Abdul Samad, Saudara Saiful Awin, Saudara Badrin, Saudara Zazaz, Ujang Man. Apa khabar Jang? Ujang Man ni mesti orang Negeri Sembilan tak? Zarhid Plus, Razali Osman, Ryder Jengget, how are you? Susiliawati Ahmad, Jake Ili, R. Merjun Asyah, Noraini, alias Abdul Latif, Peridan Idan, Zahlan Mahadi. Apa khabar tuan? Cik Jun, Saudara Abdul Rani Kulub. Oh, apa khabar ayah Rani Kulub? Lama tak jumpa yuk. Teman, jangan marah-marah saya. Teman nak tampur teman dia. Teman bagi pencerahan aja je. Ayah Rani Kulub bersama kita malam ini. Mendengar pencerahan saya. Lain tidak adalah semata-mata untuk kepentingan agama, bangsa dan negara kita. Ya. Saudara Mat Anwar, Saudara Kamal Zaman Syamsuddin, Saudara Adli Dali, Saudara Eril Awi, Syali Ahmad, Saudara Ahmad Dani Toh Kejo, Samsudin, Amanda Mandi, Suzana, Hamidah Ahmad dan teman-teman yang lain. Saya kalau tak sempat saya santuni, malam ini pasti akan saya santuni. Terima kasih Raja Kamal, Raja Baizan, Datuk Sihat. Ya, Alhamdulillah. Jadi Puan Norani, Syahida Osman, saya akan santuni usai saja saya selesai memberi pencerahan malam ini. Tapi sebelum itu saya harus memberi laporan apa yang berlaku berhubungan dengan COVID. Vaksin kita dah tiba. Tapi siapakah orang yang pertama yang telah dicucuk ataupun disuntik dengan vaksin, kita tak tahu. Saya nak bercakap lebih tentang vaksin ini tak berani sebab saya bukan doktor. So biarlah perkara itu kita serahkan kepada Kementerian Kesihatan. Saudara, hari ini kes baru adalah 2,468 orang, meningkat. Semalam 2,192. Dan kematian juga meningkat. Hari ini ada 14 kematian. Jumlah kematian kita sudah 1,076. Dan jumlah mereka yang dijangkiti wabak virus corona yang terkumpul sehingga saat ini 288,229. Semalam di Amerika, mereka telah pun mengadakan candlelight ataupun menyalakan lilin kerana bertafakur. Sebab semalam sudah 500,000 warga Amerika, 500,246 yang telah pun meninggal dunia kesan daripada serangan virus corona. Bagaimanapun di Sabah hari ini saya agak lega sebab dah turun tiada lagi ratusan, tinggal 94. Kita harap di Sabah dapat mengekalkan momentum ini, melakukan jaringan sosial supaya segeralah kita putuskan jaringan COVID-19. Begitu juga cuma di Labuan meningkat. Semalam tiada jangkitan, hari ini ada 6. Di Sarawak semalam 221, hari ini 133. Berhati-hati lagi warga Sarawak sebab masih lagi ratusan. Di Kedah, Alhamdulillah, semalam 26, hari ini 15. Di Pulau Pinang pula, cek awak lagu tu. Mamu, Mami, Mama, teman-teman di Sungai Patan, di Bukit Metajam, di Seberang Prai, awak lagu tu cek.
Semalam 135, hari ini 155. Kita turunkan. Jangan ada ratusan. Kita berusaha ya. Boleh bukan tak boleh. Sebab Pulau Pinang itu hari 108 dah hampir-hampir. Tapi dia naik balik. Dia naik 108, kemudian naik 127. Kemudian naik lagi 135. Hari ini dia meningkat lagi 155. Jadi berusahalah kita untuk mengurangkan ataupun menurunkan kadar jangkitan ini. Tak seronoknya lah di negeri teman, negeri Perak, Yop. Kawasan yang banyak jangkitannya pula di Manjung, iaitu kawasan Jalan Pelabuhan. Ada 97 jangkitan. Serio juga teman. Kok ada abang ke akak ke, abang Ipoh, kak Ipoh, adik-beradik, saudara mara, ramai lagi di Manjung tu. Sebab di Perak hari ini, semalam 148, hari ini 308 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona. Tapi tidak berlaku lagi di Cangkat Jong. Di Cangkat Jong dah turun. Yop, berusaha Yop, berusaha. Mari kita berusaha. Sebab di Kampung Teluk yang ada jangkitan yang di kuarantin habis, hari ini kabarnya sifar. Tidak berlaku ya di Perak. Di Selangor naik balik. Semalam 910. Sebelum itu 868, dia naik 910, hari ini 932. Tetapi di Kuala Lumpur, di Wilayah Persekutuan, semalam 303, hari ini turun 155. Begitu juga di Putrajaya. Semalam 7, hari ini 4. Cuma di Negeri Sembilan. Kau macam mana ni, Jang? turun naik. Seram juga rasanya. Tapi saya yakin ini mungkinlah dekat kawasan Kilang di Senawang. Kerana semalam 64, hari ini naik 100. Melaka juga meningkat. Semalam 14, hari ini 22. Di Johor. Ini di Johor ni. Yang sebab itu saya katakan. Dia punya graf Johor ni. Dia gelembung dia tu. Dia bukan menggelembung begitu. Dia sekejap turun, sekejap naik. Sekejap turun, sekejap naik. Sebab hari ini di Johor semalam 211. Tiba-tiba hari ini meningkat 428. Yang dijangkiti oleh virus corona. Orang Johor. Khususnya area kawasan Batu Pahat. Kawasan Pasir Gudang, kawasan-kawasan yang banyak kilang. Ya, saudara Amandi, ya, Johor teruk. Ya, Amanda, memang teruk. Saudara Aslinda, jaga orang setiawan. Mikma, kena berkelemior lah biji mata kita. Saudara Anggrik Limba. Di Pahang juga meningkat, semalam 7, hari ini 11. Di Terengganu juga meningkat, semalam 4, hari ini 9. Dan di Kelantan, gapo dia ni, weh. Semalam ada 8 aja. Hari ini 96 pula. Aduh, janganlah sampai ratusan. Sebab rekodnya daripada 30 dia turun 28 dan tiba-tiba naik. Saudara Azmi yang ada di Kota Baru. Dan kita ucapkan tahniah bahawa warga Perlis, alhamdulillah, sifar balik. Jadi Perlis sifar. Begitulah laporan COVID yang saya temui, yang saya dapati daripada My Sejahtera dan juga Kementerian Kesihatan. Cuma saya nak beritahu pada teman-teman di kawasan Ampang. Ampang di Selangor, iaitu Balai Polis Ampang terpaksa ditutup sehingga 1 Mac. Berapa hari lagi tu? Hari ini dah 23. Jadi mana 7 hari ya? 6 hari? 5 hari. 5 hari. Balai Polis Ampang ditutup sehingga 1 Mac 2021. Ekoran seramai 11 orang anggota disahkan positif COVID-19. Jadi orang awam diminta membuat sebarang urusan di balai polis yang berhampiran. Saudara ya, saya yakin bahawa inilah juga teman-teman kita, anggota polis yang bertugas di frontliner. Itu yang saya katakan bahawa mereka kadang-kadang lupa tentang keselamatan mereka. Yang mereka penting adalah keselamatan awam. Sebab itu jangan kita marah apabila pihak polis mengadakan sekatan, pemeriksaan dan sebagainya. Syuhami nak buat macam mana tu? Di Manjung yang menambah Bangla. Betul. Jadi, kita haraplah sekarang Kementerian Kesihatan, khususnya di daerah Manjung, melakukan saringan demi saringan. Jangan dibiarkan berterusan. Saudara, bila kita bercakap soal polis, hari ini kita harus mengimbau sejarah. Kerana pada hari ini, pada tanggal 23 Februari 1950, sejumlah 9 orang anggota polis kita yang terkorban untuk dalam peristiwa serangan di Bukit Kepung. Jadi saya mengajak teman-teman semua, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh wira bangsa kita yang terkorban dalam peristiwa serangan di Balai Polis di Bukit Kepung. Agar roh-roh mereka ditempatkan
di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa pada Allah, bukan hanya pada wira-wira kita di Bukit Kepong. Saya lupa nak bercakap, itu hari 14 hari bulan itu hari. Allahyarham Lieutenant Adnan. Ramai wira-wira kita yang terkorban. Sebab itu semalam saya bila tersiar laporan yang dibuat oleh Puan Sri Fatini berhubung dengan buku sejarah yang kononnya ada elemen-elemen komunis dan sebagainya, saya terpanggil. Saya bukan begitu sebab arwah almarhum datuk saya juga adalah mangsa kekejaman komunis. Kita tidak boleh menerima komunis. Dan ramai wira bangsa kita yang gugur di medan perjuangan. Jadi tadi kita sedekahkan Al-Fatihah, kita mengharapkan Al-Fatihah kita bacakan itu diterima oleh Allah SWT supaya pejuang-pejuang mereka adalah bunga bangsa yang gugur demi untuk negara kita tercinta ini. Kita mau menyantuni, kita mau mewujudkan sebuah negara yang cinta damai. Saudara, terima kasih. Jadi jangan lupa selepas kita membaca Fatihah, sila berkongsi, share dan like. Itu memberikan semangat kepada saya. Saya tidak berada di medan perjuangan, saya tidak berada di medan perang. Saya berada di medan perjuangan memberi pencerahan saban malam. Jadi saya share pada kawan-kawan agar apa yang saya nyatakan, apa yang saya cuba memberi pencerahan ini dapat dikongsi bersama. Ya, Saudara Basri Baco, Ryan Syari, Matrim Abdul. Terima kasih. Hari ini saya menerima satu kiriman. Kirimannya cantik sebelum saya sebab saya masih belum dapat lagi kiriman tentang berhubung dengan sabda junjungan. Jadi saya nampak ada satu kiriman sahabat saya, Saudara Hamdan Taha, mantan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dia mengantar satu kiriman, cantik ceritanya. Ini untuk kita fikirkan bersama ya. Dia kata Abu Qilabah radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah yang terakhir sekali di kalangan sahabat yang wafat. Apabila raja ataupun khalifah ketika itu ingin melantik Abu Qilabah sebagai mufti kerajaan ketika di zamannya, Abu Qilabah lari. Bila raja nak lantik dia sebagai mufti, dia lari sejauh-jauhnya bersama dengan anak lelakinya kerana tidak mahu dilantik sebagai mufti kepada kerajaan. Kerana beliau takut tidak mampu menjalankan tugas dengan adil apabila telah memegang jawatan dalam kerajaan. Akhirnya beliau wafat dalam keadaan berseorangan di depan seorang pemuda dalam keadaan buta dan cacat. Begitulah sahabat Rasulullah SAW yang mengetahui jawatan itu sebagai amanah dan dia cukup takut pada beban. Kalau bila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dia takut nanti diadili di hadapan Allah. Sedangkan kita hari ini bukanlah begitu ya. Kita ni sekarang ni berebut untuk jadi pemimpin dengan segala apa cara sekalipun. Tak cukup majoriti juga pun guna pelbagai helah untuk terus kekal. Yang menentang pula menggunakan berbagai strategi untuk merebut pula jawatan itu. Sekarang ni musim manusia berlumba-lumba nak jadi pemimpin. Dan dah dikhabarkan PRU akan berlaku, maka berlumba-lumbalah mencari jalan untuk dicalonkan sebagai calon dalam PRU akan datang. Itu kata Saudara Hamdan Taha. Walaupun kali ini siapa pun calonnya atau dari parti besar pun, dia belum tentu akan menang mudah. Tapi mereka tetap bersedia menawarkan diri untuk bertanding. Itu keadaannya. Ya, saudara, kita akan berusaha untuk memastikan negara rahmah, ummah sejahtera. E-commerce. E-commerce jangan lupa, kalau saudara ada produk, berhubunglah dengan Azhar. 011-330-41241. 011-330-41241. Kalau dengan Azhar, pesanlah bahulu berdal, renang tok dan juga kudap-kudapan berupa krepek. Saya suka krepek yang konflik salted egg. Cuma kalau saudara memesan renang tok dengan Ibu Azhar, saya rasa untuk sehari dua ni dia kata dia letih tangan, dia tak bersihat, sakit. Jadi kalau saudara memesan, mungkin dapat lewat sedikit, jangan marah. Sebab dia
banyak sangat mungkinnya membuat rendang tok dan juga baulu berdal. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300. 017 711 4300. Harga kedua-dua mereka ini sama ada rendang tok ataupun dendeng manis Siti Farehah, harganya sama. Walaupun harga daging di pasaran meningkat. Sekarang ni dah sekilo RM39. Hai, aduhai. Apa nak buat saudara? Dan kalau saudara memerlukan buah-buah segar, berhubunglah dengan Syauqi 012 357 5703. Buah-buahan ini berupa cherry yang besar, strawberry, apple dan sebagainya. Semua buah-buah ini diimport dan harganya di bawah pasaran. Boleh berhubung dengan Syauqi 012 357 5703. Begitu juga jangan lupa perusahaan sahabat kita, saudara Nizat 013 872 9589. 013 872 9589. Perusahaan beliau adalah pepes ayam R&B Frozen. Pepes ni otak-otak. Sedap. Memang sedap. Saya dah makan, dah habis dah pun. Itulah setakat ini e-commerce yang sempat saya santuni. Kalau saudara ada produk saya, sila hubungi sama ada Azhar ataupun Siti Farehah. Saudara, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Salam impian. Saya memberi salam impian. Apa khabar Firhat Yasir? Saudara Firhat tak ada buat live ke hari ni? Hai. Saya nyatakan salam impian itu kerana kita mengharapkan. Sedangkan perkaranya belum lagi menjadi realiti. Okey. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah, sedap ni, iaitu di sebalik buku 30 dalil. Tajuknya adalah di sebalik buku 30 dalil. Sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu pantun. Ini pantun Pak Nazir. Saya cukup suka. Pantun Pak Nazir ni untuk sepanjang minggu ini adalah menyentuh soal kejiranan. Beliau menggunakan bahasa yang cantik, yang indah. Cara orang Melayu kita, bila kita berbahasa, bila kita menegur. Kita menegur pun dengan berseloka, bersenda. Izzuddin hanya mimpi. Begitulah keadaannya. Ya? Kata Pak Nazil, buah berangan di atas pangkin, jambu batu tidak disisih. Berjiran dengan orang miskin, bantu-membantu, memanjang kasih. Makan kerang, gulai petutu, minum serbat, berasa sihat. Jiran sekarang bertembok batu. Wajah kelibat jarang kelihatan. Jarang dilihat. Jadi begitulah Pak Nazir menegur kita ni. Jiran sebelah kita ni tembok batu. Nampak saja kelibatnya. Tapi wajah tidak bertangan. Sepatutnya kita menyantuni jiran-jiran kita. Terima kasih Pak Nazir. Kira mana pantun yang indah. Saudara, saya berkali-kali menyatakan kebajikan rakyat mesti didahulukan. Mesti disantuni. Tapi apakan buat, apakan daya. Sebab itu saya mengatakan tadi, impian moratorium. Kita mengimpikan, sedangkan realitinya nol. Tak ada. Nak buat macam mana? Hari ini, hari Selasa, tidak ada pengumuman. Tidak ada penjelasan daripada Kementerian Kewangan. Menteri sibuk untuk menjaga dia penjawatan. Katanya hari ini dia berjumpa dengan Menteri Wilayah. Biarlah mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dia menjadi tamu kepada Menteri Wilayah Persekutuan di pejabat Menteri Wilayah. Mungkin ada sesuatu untuk warga kota. Tapi bagaimanapun, moratorium ini diperlukan oleh penduduk warga kota. Begitu juga dengan permasalahan dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Saya kena tunggu sampai 8 hari bulan. Saya tak boleh nak kata apa. Kita terpaksa tunggu sehingga 8 hari bulan, barulah saya boleh bagi pencerahan apa khabarnya. Untuk setakat ini, kita menganyam mimpi indah. Kita menganyam sesuatu yang belum pasti. Kita menanti bagaikan menanti hujan dari langit. Guruhnya berdentum-dentam, tapi airnya tidak menitis. Akhirnya, rakyat meniti di tangga pelangi. Ya, saudara? Yang menjadi kemasalahan, menjadi kesukaran saya melihat, kesedihan saya, tadi saya naik Grab dan sebagainya, masih lagi ada sungutan. Iaitu tentang harga barang. Masih lagi harga barang, dia bukannya stagnan, ya,
terus meningkat. Harga barang di pasaran, harga ikan, barangan keperluan harian, beras, tepung, gula, sayur-sayuran dan juga rempah ratus, semua meningkat. Saudara Izzuddin, takut janji tinggal janji saja. Begitulah keadaannya. Saya khawatir benda ini. Sebab saya katakan sekarang ni, kalau lagi sebulan masih ini tidak ditangani oleh pimpinan kerajaan, saya khawatir. Akhirnya rakyat kita ada yang mati tak makan ni. Sebab barang tak ada. Sebab itu dulu lagi saya dah kata. Apabila untuk pemberian AP, untuk mengimport beras, makanan keperluan, ikan, daging dan sebagainya, dibukakanlah. Jangan diizinkan kaum kapitalis menguasai ini. Kerana mereka melihat sekarang ni adalah waktu untuk mereka mengaut keuntungan. Mereka mengaut keuntungan di saat-saat rakyat meratapi kepedihan hidup. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, dalam darurat, sewajarnya pimpinan kerajaan, khususnya mereka yang menjaga di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna, menggunakan akta darurat. Cakap dengan pengimport, harga dibekukan pada harga beras RM20 sekilo, satu kampit. Ini ikut darurat. Sebab kita ada akta. Dalam keadaan darurat sekarang ni, pimpinan kerajaan mempunyai kuasa yang begitu besar. Harga ikan, semua senaraikan. Bincang dengan Kementerian Pertanian, harga ikan, sekian harga. Harga sayur, sekian harga. Tak boleh naik. Siapa naik, boleh tangkap. Akta darurat. Sebab sekarang ni negara berada dalam keadaan darurat. Ini yang saya lihat, saya tunggu. Tidak ada pengumuman. Sama ada daripada Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Ekonomi, tak ada. Sepatutnya mereka boleh menggunakan akta darurat. Negara dalam darurat. Sebab itu saya katakan, kalau mereka ni seolah tak tahu. Tak tahu pisau yang ada di tangan, tak tahu sama ada nak potong ataupun nak belah ataupun nak cincang. Pisau di tangan, timun di tangan. Potonglah sebaik-baiknya untuk rakyat. Jangan letakkan pegawai-pegawai di semua pasar-pasar raya. Siasat satu persatu harga. Siapa naik, boleh kemukakan ke pengadilan, boleh jatuhkan hukuman di bawah akta darurat. Ini keadaannya, Saudara Effendi Aziz. Mereka tahu hujung bulan ambil gaji. Itu yang kalau sebab begitu buat saya berpeluh ni. Jangan saudara bagi saya marah. Saya nak bagi pencerahan ni supaya kita dapatlah kesedaran. Mungkin saya yakin ada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang bekerja di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun Hewan Pengguna, bolehlah cakap dengan bos anda. Ini sekarang di bawah akta darurat. Kita boleh kekalkan harganya sekian banyak. Harga ikan tidak lebih. Harga daging tidak lebih. Jangan dibenarkan kenaikan barang sebab keadaan darurat. Ini musim darurat. Sebab itu saya kata, ndak seribu daya, tak ndak seribu dalih. Akhirnya, rakyat juga yang berada dalam keadaan kehidupan yang cukup perit. Pegawai kerja dari rumah, saudara-saudara, saya tak tahulah pegawai ni kerja dari rumah ke. Kalau kerja dari rumah, kerja dari dalam bilik lah. Bukanlah saya nak marah, ya, tapi bagi saya, dalam keadaan hari ini, mereka mempunyai segala-galanya. Segala aparatus. Ada pegawainya, ada merinyunya, ada tukang siasatnya. Jalankan tugas demi rakyat. Santuni kehidupan rakyat yang pedih. Sekarang ni rakyat duit tak berapa nak ada. Saya dapat kiriman. Ada yang tak ada duit langsung. Yang berhutang sana, berhutang sini. Macam saya katakan semalam, 2 malam lepas. Kawasan perumahan saya tu banyak dah buka kedai-kedai pajak gadai. Artinya mereka dah bergolok bergadai. Bukan untuk membeli sesuatu, mereka nak beli kehidupan. Untuk mendapat beli beras, dapat beli ikan, supaya pagi besok ada makanan di atas meja. Ini satu hal lagi ni, kita datang nanti bila buka sekolah nanti, anak-anak nak ke sekolah, jangan perut mereka keroncong. Mana nak cari duit? Sepatutnya kementerian, mereka yang bertanggungjawab, memikirkan. Bila katalah Menteri Pendidikan, okeylah dia dah buat kenyataan nak buka sekolah, buka lah, tak kisah. Tetapi mesti ada tindakan tindakan selanjutnya. Pertama sekali mengawal harga makanan. Sekarang kita ni dalam darurat. Apa kita peduli? When you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Dia marah saya tu. Sebab
Bagi saya sekarang ni, betul saudara Zani Kamal, ini kalau Robin Hood dulu dah mencuri, kita bukanlah mahu supaya ada berlaku mencuri dan sebagainya. Jadi sekarang ni Baitul Mal harus mengeluarkan apa yang ada dalam apa ini simpanannya untuk membantu asnaf-asnaf. Janganlah kita depend pada Abid Liu. Tak malu ke? Tak malu ke anda yang berada di Baitul Mal, di tiap-tiap negeri? Tak malu kepada Abid Liu yang mencari wang, mencari dana, duit sendiri? Jadi dalam keadaan beginilah saya merasakan sudah sampai waktunya dengan adanya darurat hari ini. Okey, kita tak marah. Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun mempromosikan darurat. Bila darurat itu dengan sendirinya penguat kuasa mempunyai full power. Turun ke pasar, cek harga barang ini. Jadi Kementerian Pertanian letakkan senarai satu persatu. Biar sampai ke akar kekumba ke, sampai ke kunyit ke, sampai ke halia pun disantuni satu persatu. Ini harganya yang telah ditetapkan sesuai dengan keadaan darurat sekarang. Kau nak buat, tak buat, kau punya pasal. Panggil pemurung-pemurung. You don't like it, sorry, minta maaf, permit anda akan ditarik balik. Tengah kuasa. Kuasa darurat. Inilah keadaannya kalau nak buat. If you want to do it. Tapi, bila tidak dilakukan, akhirnya rakyat merasakan mereka yang mempunyai kuasa ini mulalah persepsi, ini korupsi lah. Akhirnya, sebab orang akan nampak, orang akan marah apabila perutnya lapar. Orang akan tentram kalau perutnya keadaan tenang. Saudara ini Azizan Aziz memang haru biru lah sekarang ni. Anak-anak saya cukup seriau, Saudara Sarjan Yusof. Saya seriau sebab bila sekolah buka nanti, anak-anak nak ke sekolah. Janganlah mengulangi zaman kegelapan, zaman kesulitan, zaman kesusahan yang pernah saya alami. Zaman itu kita pasca merdeka, tahun 60-an. Kita merdeka tahun 57. Jadi dalam tahun 62, mana 5-6 tahun baru merdeka. Okeylah, tak mengapa lagi lah. Kalau saya berbekalkan cuma pisang rebus, ubi rebus. Ada nasibnya, almarhumah ibu saya buat lemping pisang. Itulah menjadi kegemaran saya sampai hari ini, lemping pisang. Tapi takkanlah kita nak bagi anak-anak kita yang dalam keadaan sekarang ni, negara yang begitu makmur, anak kita makan dengan ubi rebus, dengan pisang rebus. Enough is enough. So, harga kawalan makanan perlu dikawal. So, pimpinan mesti turun ke gelanggang, mesti turun ke lapangan. Don't take your time, don't take your sweet time. Cukup bulan ambil gaji, rakyat menderita. Kena ingat, rakyatlah pembayar cukai. You hidup dengan cukai rakyat. Ini gambaran yang saya berilah. Maaflah, saya kadang-kadang saya bercakap tinggi itu untuk memberi stress to the point. Sebelum saya menyantuni persoalan politik. Sebab saya tidak mahu pengumuman demi pengumuman oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan. Jangan sekadar bagai guruh di langit. Berdentum-dentam. Airnya setitis pun tidak turun. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Secara bagaimanapun saya ingin berpesan kepada teman-teman yang berhasrat untuk memberi komen, sebab kadang-kadang apa yang saya beri pencerahan ini panas. Saya mohon kepada teman-teman kalau perlu, kalau boleh, berhati-hati dan gunakanlah bahasa yang sebaik mungkin. Kita warga cita damai. Sebab saya tak punya kemampuan untuk menyekat. Dan saya kalau boleh tak sukalah untuk menyekat orang yang masuk ni, sama ada anda bersetuju dengan saya atau tidak. Sebab itu saya katakan, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda ada argument, sila bagi pandangan. Saya santuni kalau yang sempat. Tapi kalau laju nak begitu, tak boleh nak kata apalah. Jadi jangan pula sebab anda, sebab komen-komen apa yang berlaku pada Malaysia kini itu bukan kerana editornya, kerana komen daripada pembaca. Maka dia dijatuhkan hukuman. Tak pasal-pasal kena bayar RM500,000. Tak mampulah dalam keadaan sekarang ni saya nak cari. So, Wak Din Jaafar, apa tak kata Wak Din tadi, macam mana Datuk nak bagi kad UMNO sampai 600 juta? Ada duit nak bantu rakyat, tak boleh. Macam mana Datuk nak bagi kad UMNO sampai 600 juta? Wak Din, saya tak tahu apa maksud Wak Din nak bagi duit kad UMNO apa. UMNO akan menghadapi pilihan raya, tapi saya rasanya sebentar lagi saya akan bagi pencerahan. Rasanya lambat lagi pilihan raya ni, rasa-rasanya. Saudara Azmi Segamat, Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin, rakyat
lajunya. Saudara, rakyat Malaysia tunggu macam buah tak gugur. Begitulah keadaan kita. Saya cuma boleh bagi pencerahan tentang kumpulan Wan Sebenar Pekerja pada 8 hari bulan Mac nanti. Ini saya ingin ingin mengumumkan pada teman-teman yang sempat mendengar, bagi mereka yang tinggal di kawasan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, di kawasan Selayang, di kawasan Batu Kif. Ya, kerana tadi dalam kiriman saya mereka sedang mencari sebuah taksi. Nombornya HWE 7748. Sama ada ini nombor betul ataupun nombor palsu saya tak tahu. Tapi taksinya HWE 7748, jenis keretanya adalah Proton Persona. Jadi siapa yang tahu di mana harap dapat hubungi pihak polis. Kerana dalam kiriman war saya terdapat kejadian sama dan pukul seorang warga emas. Kesian saya tengok. Gambar warga emas tu berdarah-darah muka dia kena pukul. Dia sempat mengambil number. Ini kejadian ini berlaku di Batu Kif, di Selayang. Begitulah keadaan sekarang ni. Aduh, jenayah sudah mula meningkat. Berlaku jenayah tidak bukan apabila keadaan ekonomi kita teruk. Saudara, jadi bagi anda yang tinggal di kawasan Selayang, Batu Kif ataupun di Jalan Gombak, di Jalan Ipoh, kalau melihat taksi HWE 7748, silalah hubungi Pak Polis. Mungkin dapat menyelesaikan kes ini. Dan hari ini juga saya menerima kiriman sejumlah daripada negara kita sebenarnya mempunyai sejumlah lebih kurang 1,000 orang juruterbang yang berlesen, yang boleh membawa Boeing 747 ke 70, banyaklah. 1,000 orang juruterbang yang dilahirkan sejak kita mencapai kemerdekaan. Ya, warga kita ini jadi juruterbang. Tetapi kesan ekonomi yang merosot, maka sehingga saat ini cuma 20% saja yang masih bekerja. 20%. Artinya kalau 1,000, 200 orang saja. 800 lagi itu nampak gayanya balik kampung tanam jagung. Ini keadaannya. Sedih, saudara. Juruterbang. Sebab itu bila saya baca kenyataan, ini saya nak baca kenyataan, saya minta maaf, saudara. Saya nak baca kenyataan media daripada sahabat saya, Datuk Tengku Putra Harun Aminur Rashid bin Tan Sri Tengku Abdul Hamid Jumat. Banyak orang tak tahu ni, Allahyarham Tan Sri Tengku Abdul Hamid Jumat ini adalah Menteri UMNO waktu Singapura masih lagi berada dalam Malaysia. Tapi bila kita kalah pada Parti Petir, walaupun beliau menang, walaupun beliau ditawarkan untuk menyertai kerajaan dalam kerajaan Lingkayu, dia mengambil keputusan, dia keluar daripada Singapura. Jadi anaknya, puteranya, mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan di Johor. Beliau kawasan Kempas, N47 Kempas. Itu yang Datuk Tengku Putra Harun Aminur Rashid. Katanya, dia kata darurat yang telah diisytiharkan pada 12 Januari 2021 adalah kerana penularan wabak COVID-19 di negara ini berada di tahap yang amat kritikal dan adanya keperluan pengisytiharan proklamasi darurat di bawah fasa 1 perkara 150 Perlembagaan Malaysia. Walau bagaimanapun, pelaksanaan PKP dan SOP di bawah proklamasi darurat ini semakin dilonggarkan, katanya. Sektor ekonomi dan perkhidmatan yang dikategorikan sebagai non-essential pada asalnya kini dibenarkan beroperasi. Dan sekolah-sekolah juga akan dibuka mulai minggu hadapan. Namun demikian, Parlimen masih tidak boleh bersidang sehingga bulan Ogos. Oleh itu, katanya, peristiwa darurat ini ternyata bukan lagi khusus untuk menurunkan angka COVID, tetapi untuk mengekalkan kedudukan politik. Jadi, syahadah itu, dia kata, jika sahihlah kita berada dalam keadaan darurat sekarang ni, tentulah bila darurat di bawah kerajaan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Jadi maka beliau memohon kepada Budi Tuanku untuk mempertimbangkan agar jumlah keahlian kabinet ke bawah Tuanku diturunkan angkanya kepada yang lebih sesuai dan munasabah di bawah perintah darurat dan fasa yang sama dalam Perlembagaan Persekutuan. Tawafukan jawatan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang tidak penting, katanya, ketika ini, di mana tugas-tugas mereka boleh diangkat oleh ketua-ketua setiausaha negara, ketua-ketua setiausaha yang melaporkan terus kepada menteri-menteri kanan. Jadi ini kerana, katanya, setiap bulan rakyat menanggung hampir 3 juta ringgit untuk bayaran gaji menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri.
Jadi beberapa kementerian sepatutnya boleh digabungkan dan diselia oleh menteri-menteri kanan, di mana ketua-ketua setiausaha kementerian terbabit bolehlah diarah melaporkan kepada menteri. Ini pandangan beliau sebagai mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kempas. Jadi anggota kabinet yang mungkin digugurkan itu tak usah kita fikirkan sangat kerana mereka tetap akan dapat gaji dan peruntukan bulanan mereka sebagai ahli parlimen dan ataupun senator. Cuma bukan sebagai menteri dan timbalan menteri saja. Jadi kuranglah belanja tu. Kerana hari ini ramai rakyat sudah kehilangan pekerjaan atau gaji mereka sudah dipotong akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi sudah tiba masanya kerajaan mengambil austerity measures dan memimpin melalui teladan dengan mentawakufkan kedudukan menteri-menteri dan timbalan di kementerian-kementerian yang boleh berfungsi tanpa kehadiran mereka. Jadi kerajaan ketika ini katanya adalah kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Dan rakyat amat berharap agar tuanku dan anggota kabinet tuanku benar-benar dapat merasai denyut nadi rakyat seperti mana yang sering dilaung-laungkan oleh ahli-ahli politik. Pembaziran semestinya hendaklah dibendung dan penjimatan yang dibuat hendaklah disalurkan kepada usaha-usaha yang lebih murni. Jadi ketika pandemik dan darurat ini, sudah tentu kita tidak memerlukan sebuah kabinet yang sembab dari segi jumlahnya, iaitu seramai 31 menteri dan 38 timbalan menteri dan beberapa orang yang bertaraf menteri menjadi duta. Itu pandangan daripada yang bahagia Datuk Tengku Putra. Sahabat saya bila dia menghantar kiriman pada saya kata okeylah saya akan baca malam ini. Ini beliau menzahirkan isi hatinya. Beliau adalah mantan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kempas di Johor. Dalam itu juga sahabat saya ni, Saudara Hamdan Taha, dia menghantar juga pada saya. Dia kata, apakah saya menyedari bahawa pemimpin PAS hari ini terpaksa menafikan adanya gerakan. Kerana dengar kabarnya lah. Ini kita masuk bab politik ya. Dengar kabarnya ada berlaku pergolakan dalam PAS. Jadi menurut pada Saudara Hamdan Taha, dia kata dia percaya jika ada pun PAS bukanlah parti yang bersifat begitu. Dia bukan macam parti-parti yang lain. Boleh diturunkan dia punya presiden begitu saja. Dan bukan satu perkara mudah untuk menjatuhkan mana-mana presiden parti politik di negara kita ini. Ya, sebenarnya UMNO juga ada gerakan untuk mencari jalan agar presiden mereka, Datuk Seri Zahid Hamidi, ditarik turun dari jawatan presiden. Gerakan itu sebenarnya sedang rancak dibincangkan. Tapi perlu diingat, bukanlah sesuatu yang mudah. Kerana ketua-ketua bahagian sekarang kebanyakannya bersama presiden. Walaupun nampak dalam majlis kerja tinggi, presiden taklah begitu kuat. Tapi perlembagaan parti selalunya digubal supaya presiden itu kuat dan susah. Kerana ia didukung oleh ahli peringkat akar umbi. Jadi begitu juga sekarang ini, kita melihat bahawa Parti Pribumi Bersatu, dia menzahirkan kekecewaan yang begitu ketara mereka. Kerana mereka berharap agar UMNO kekal menyokong Perikatan Nasional. Jadi harapan untuk UMNO kekal dalam Perikatan Nasional menjelang PRU 15 nanti. Jadi saya melihat kalau inilah keadaannya kerana kabarnya Majlis Kerja Tinggi telah kekal dengan ketetapan menarik sokongan apabila sampai musim pilihan raya nanti. Dalam keadaan begitu, saya berkeyakinan sebab itu sekarang ni wujud gerakan untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Kerana selagi Presiden UMNO itu dipegang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, usaha mereka untuk menarik UMNO bersama dengan PPBM itu tidak akan berjaya. Sebab mereka mempunyai calon-calon yang ditaja supaya dapat menjatuhkan Presiden UMNO. Saya kena lihat ya, waktu UMNO kehilangan kuasa, bukan kalah. Sebab selepas pilihan raya yang ke-14, parti-parti politik yang bertanding, UMNO adalah parti yang mendapat kerusi paling banyak. UMNO Barisan Nasional memperolehi 79 kerusi. Parti-parti lain tak banyak mana. Parti PPBM dapat 13. Parti Keadilan 51. Parti DAP 42. Parti PAS 18. Parti Amanah 11. Begitulah seterusnya. Jadi UMNO masih lagi kukuh waktu itu. Tetapi apabila saja UMNO kehilangan kuasa, apabila Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil keputusan kebertanggungjawapan beliau, maka beliau berundur diri sebagai presiden.
Maka jawatan itu dipangku oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu itu musim pemilihan. Bila ada pemilihan, tak ramai pun yang nak sangat jawatan presiden ni. Yang bertanding hanya 3 orang. Dan ketiga-tiga yang bertanding, Datuk Seri Zahid, Yang Berhormat Maulana Tengku Razali, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Saat hari ini, ketiga-tiga mereka tak ada bising pun. Tengku Razali yang menjadi pengurusi Majlis Penasihat UMNO, tak ada pula bercakap, tak ada pula mengatakan mengumpul orang, mengeluarkan dana, menaja itu ini. Tidak berlaku. Khairi Jamaluddin dia senyap je lah dengan dia punya mestinya. Tapi orang lain yang sudah mula berangan-angan untuk memimpin UMNO. Kenapa begitu? Kenapa perkara ini berlaku? Kerana waktu UMNO kehilangan kuasa, ramai di kalangan mereka melompat. Mereka hilang keyakinan. Waktu itulah Datuk Seri Zahid membina kekuatan UMNO ini bersama dengan ahli-ahli akar umbi. Setelah mereka melihat akar umbi tidak lari daripada perjuangan, terus kekal dalam UMNO, baru mereka sedari. Tambah-tambah lagi apabila adanya pilihan raya kecil. Di 7 pilihan raya kecil, semua yang UMNO taja menang. Barulah mereka mula terhege-hege. Saudara Imran Khan, kuli otai itu, yes, saya bersetuju. Sebab itu, 2 malam, 3 malam lepas, saya marah apabila orang mengaitkan Yang Berhormat Maulana Tengku Razali, kononnya nak bawa masuk Dr. Mahathir. Saya tak betul tu. Beliau satu demokrat. Seorang yang mengamalkan demokrasi secara tuntas. Sebab itu, beliau berkali-kali mengatakan, kalau saya dengar daripada NR Channel TV semalam, timbalan ketua bahagiannya menyatakan, timbalan ketua bahagian Negeri Musang, dia kata Yang Berhormat Maulana Tengku Razali mempertahankan institusi presiden. Dan begitu juga berkali-kali beliau mengatakan, dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO pun, apabila beliau dipanggil ataupun dijemput oleh Yang Berhormat Datuk Zahid hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi, beliau menekankan, dia kata jangan usik kursi presiden. Kerana apabila kita cuba mengganggu gugat kursi presiden, maka parti kita akan lemah. Ali dah buat keputusan, saya bertanding presiden, saya kalah, kita kena menerima kekalahan. Kerana dalam prinsip demokrasi, yang kalah mengakui yang menang. Dan yang menang tidak menzalimi yang kalah. Sebab itu, beliau dilantik sebagai pengurusi Jemaah Penasihat UMNO. Wabi Khairi Jamaluddin dilantik oleh Datuk Seri Zahid, tapi beliau tak terima sebagai Ketua Penerangan UMNO. Ini keadaannya. Jadi dalam keadaan begitu, sekarang ini tiba-tiba sudah mula ada ugut-mengugut. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan kerana ketegasan pimpinan Majlis Tinggi UMNO yang diterajui oleh Datuk Seri Hamidi dan pimpinan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi tidak mahu bekerjasama dengan PPBM. Itulah sekarang ini mereka cuma menaja Trojan Horse ataupun kuda kayu supaya pastikan Zahid Hamidi tidak memegang jawatan sebagai presiden. Selagi beliau jadi presiden, maka UMNO tidak boleh dibawa bersama dengan PPBM. Bagi sebab mereka mahu supaya UMNO ini melutut mengemis dengan PPBM yang pada jangkaan mereka sekarang ini sebab mereka berkuasa. Sebab Presiden PBM walaupun kerusi parlimen mereka sedikit berbeza dengan UMNO, tetapi mereka menjadi Perdana Menteri. Dan mereka sudah melihat bahawa jawatan Presiden UMNO ini adalah satu jawatan yang menjanjikan segunung intan. Ini keadaannya. Saudara jangan lupa, sebab itu bila saya memberi pencerahan, saudara kena dengar baik-baik. Sebab itu, antara sebab Datuk Seri Zahid Hamidi dibawa ke muka pengadilan dengan 87 tuduhan, jangan lupa, Tun Dr. Mahathir sendiri dah bercakap. Dia kata dia minta Zahid bawa ahli UMNO menyertai PBM. Sebab dia mahu agar UMNO ini dihapuskan. Jadi, Datuk Zahid Hamidi memilih untuk tidak bersama dengan PBM waktu itu. Kerana saya ke mahkamah. Dan beliau kata, okay, you take me to the court, okay, I face it. Biarlah mahkamah menentukan. Jadi kita sebagai warga UMNO kena berlapang dada menerima seorang pemimpin yang tegas untuk mempertahankan partinya. Dengan penuh kelukaan UMNO ini. Kita dikhianati. Ada kalangan ahli-ahli parlimen kita yang kita dokong mereka
berjaya menjadi ahli-ahli parlimen. Akhirnya mereka mengkhianati kita. Sebab mereka melompat. Dan hari ini mereka sudah melihat jawatan dalam UMNO ini. Dan mereka sudah tahu bahawa mereka mahu make a comeback dalam UMNO. Jadi saya kata itulah kesilapan saya. Memang saya tahu itulah kesilapan beliau kerana mendukung PBM untuk menjadi Perdana Menteri. Itu betul. Saya tak nafikan. Saya pun berkali-kali jumpa dengan beliau. Saya cakap, Tok Sri, this is your mistake. Have to pay for the price. Dia kata, okey lah. Dia kata, what to do. Dia kata. Tapi bagaimanapun, beliau berkeyakinan ahli-ahli UMNO tidak akan mengizinkan pimpinan yang akan datang yang boleh dijadikan Trojan horse. Sebab memang berlaku sekarang ni. Sebab itu berkali-kali saya katakan, adanya satu dua orang pemimpin yang menaja di peringkat bahagian. Dia punya wang. Jadi akhirnya politik UMNO ni tak sunyi daripada politik wang. Ada ketua bahagian yang dibayar bulan-bulan. Ada yang bayar RM10,000, ada yang bayar RM5,000 dan macam-macam lah. Kononnya ada 30 ketua bahagian, 30 ketua wanita, 30 ketua puteri, 30 ketua pemuda. So kalau ada lebih kurang 120, kalau satu orang RM10,000, ada 1.2 million, atau 120,000 sebulan. Kalau sebulan 1.2 juta, 2 setahun lebih kurang dalam 12 juta. Di 3 tahun, jeda waktu pemilihan, katalah habis 30, 40 juta. Apakah nilai jawatan Presiden UMNO boleh dibeli dengan nilai 30-40 juta? Dan selepas itu jadi Presiden, bawa parti UMNO ini untuk melutut, mengemis dengan parti lain. This is the problem. Dan saya perlu membuka keadaan ini supaya kita fikir. Jadi bagi ahli-ahli perangkat akar umbi, saya nak nasihatkan. Kalau musim pemilihan, mereka datang nak beli kita, duit tu ambil. Undi jangan bagi. Sebab kita perlu mengajar orang macam ni. Kalau ada yang wallet ni, nakkan undilah saya apa semua. Okey, berunding dekat belakang-belakang kedai kopi. Berunding dalam bilik air. Bagi envelope, ambil. Rezeki jangan ditolak. Bala jangan ditempa. Tetapi undi, no way. UMNO tidak boleh digadai. Parti UMNO ini bukanlah rumah pelacuran. Bukan rumah sundai untuk mereka melacurkan perjuangan UMNO ini demi untuk kepentingan peribadi mereka. This is what I'm trying to tell you. Sebab saya melihat sekarang kita ni pada 11 Mei, kita akan menyambut ulang tahun UMNO yang ke-75 tahun. Jubli Intan. Malangnya untuk kali ini, kita menyambut sebagai parti, kita tak parti tempelan. Walaupun kita berada dalam kerajaan, sebagian ahli parlimen, kita berada dalam kerajaan. Kita bukan kerajaan sebenarnya. Hanya sekadar menyokong kerajaan yang ada. Jadi sambutannya itu kuranglah. Kena pula dengan pandemik dan sebagainya. Bagaimanapun pimpinan Majlis Tinggi telah mengatakan, okeylah kita buatlah. Kita mencipta logo, kita adakan pertandingan, video pendek, ada pertandingan penulisan puisi dan sebagainya. Hanya untuk memastikan akar umbi merasai. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya mengharapkan sempena kita menghadapi sambutan UMNO yang ke-75 tahun, sambutan Jubli Intan ini, jangan ada ahli UMNO yang merelakan parti UMNO ini untuk dijual. Jangan izinkan mereka untuk melelong UMNO kepada parti-parti lain. Don't ever do that. Don't ever associate yourself. Jangan kita bersekongkol dengan mereka. Ini saya nyatakan. Sebab Majlis Kerja Tinggi telah memutuskan Perhimpunan Agung UMNO dalam keadaan macam mana pun akan diadakan. Yang tertangguh PAU-nya akan dibuat pada 27 dan 28 Mac bulan ini, iaitu Sabtu dan Ahad. Yang akan diadakan secara bersemuka dan secara maya. Jadi dalam sempena kita menyambut sambutan Jubli Intan UMNO ini, jangan izinkan UMNO ini dilacurkan oleh mereka. Maaf cakap, saya agak bahasa saya ini kesat sikit. Sebab saya akan mengulas sikit perkara lagi. Kerana saya marah. Saya marah kerana ada sekarang ni Ketua Armada, Ahmad Jagon. Bila dah dapat tahu keputusan Majlis Tinggi menolak bekerjasama dengan PBM, tone down. Dia kata sekarang ni, dia kata kalau tak ada kerjasama, maka tidak berlakulah penyatuan bangsa. Demi ini, maka berlakulah ini apa yang kita harapkan untuk kita bersatu padu. Kau bersatu padu apa benda? Selama hari ni kamu kata UMNO ni
Jangan sombonglah UMNO, jangan bongkar. UMNO ni silakan bertanding PRU15. Parti UMNO akan jadi arang. Sewaktu kamu kuasa, sekarang ni kamu sedang melihat bayang-bayang kehancuran kuasa yang ada di tangan kamu. Mula cool down. Termasuklah yang mengkhianati kita. Ya Umat Rasul daripada Hulu Terengganu. Dia kata kalau gini, dia kata kenapa perlu dikhianati untuk kita penyatuan bangsa. Saya kata siapa yang khianat? Ahli UMNO Akar Rumbi tak khianat. 23,000 cawangan. Tak ada seorang pun membubarkan cawangannya. Tak ada satu cawangan pun kita bubar. Semua terus kekal. Setia bersama dengan UMNO. Kita tak ada khianat. Mereka yang melompat. Siapa sebenarnya yang khianat? Jadi kalau Wabi Rosul kata ini mengkhianati aspirasi untuk penyatuan bangsa, saya nak tanya juga, penyatuan bangsa datang dari mana? Kenapa ini dogma ini, retorika ini dijual demi penyatuan Melayu? Yang kamu undang gerakan masuk dalam PN apa hal? Perikatan parti gerakan itu parti Melayu. Saya kata tolonglah jangan dikelabukan pemikiran rakyat. Jangan dikelabukan pemikiran rakyat yang akan melihat UMNO ini dengan kehodoh. Tak baik. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Let's face it. Sebab itu saya melihat dalam keadaan begini, menjelang pilihan raya mendatang, kalau ada pilihan raya, saya rasa selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, maka pilihan raya mungkin ditangguhkan. Kerana mereka macam mana pun, PBM, Presidennya, menteri-menteri dalam kabinetnya merasakan, selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBM. Dengan keadaan begini, untuk kita menang, tidak ada. Jadi tangguh lagi. Ini keadaan yang saya nampak. Sebab itu sekarang ni, saya membaca catatan daripada Datuk Seri Zahid. Cantik tulisannya. Kali ini saya nampak, saya dah baca. Ini kiasan dia, hayatilah. Kiasan catatan Presiden UMNO. Dia kata, Assalamualaikum. Sejahtera, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Sekali lagi kita turun padang untuk tebas lalang di kawasan rumah. Lalang tidak boleh dibiarkan lama-lama. Semakin dibiarkan, semakin menyemakkan, mencacatkan pemandangan walau di mana ia tumbuh. Jika malas, bolehlah diracunkan saja katanya. Tapi jika tebas sendiri, dapatlah kita keluarkan peluh dan memberi manfaat kesihatan juga. Syukur Alhamdulillah, faktor usia belum menjadi penghalang untuk kita menebas lalang. Lagipun sejak kecil, dia kata, saya telah biasa diberi tanggungjawab membantu keluarga, membantu di kebun, membuat kerja rumah dan menjaga adik-adik yang masih kecil. Maka menebas lalang bagi saya bukanlah perkara yang tersangat membebankan. Melakukan sendiri kerja-kerja rumah banyak manfaat yang lain. Menonjolkan kepimpinan melalui teladan kepada seisi keluarga. Selaku ketua rumah. Jadi menebas lalang boleh juga jadi aktiviti kekeluargaan yang menyeronokkan. Jadi bersamalah saya, anak-anak, cucu-cucu membersihkan persekitaran rumah, melahirkan hati yang bersih, sekaligus menyemai kasih sayang dan perasaan bertanggungjawab antara ahli keluarga. Wow, tinggi maknanya tu. Kali ini saya rasa Presiden UMNO dia akan merasakan ini kali lalang-lalang ini akan ditebas. Saya belum lagi nak beri pencerahan tentang kes-kes lalang ni. Sebab dalam rumah UMNO ni ada juga. Saudara, jangan lupa dalam rumah UMNO ada macam-macam. Hari ini, mereka sedang menyerang Presiden UMNO. Kenapa mereka menyerang Presiden UMNO? Kerana Presiden UMNO tak nak bawa UMNO masuk dalam PBM, Perikatan Nasional. Impian mereka. Jadi siapa saja yang mereka fikir yakini boleh menjadi Presiden UMNO, orang inilah nanti akan membawa UMNO menyertai Parti Perikatan Nasional. Sebab itu hari ini sudah lahir sebuah buku, iaitu 30 dalil kenapa Zahid mesti disingkirkan. Jadi hari ini cara mereka mula mereka lakukan melalui web. Tak jalan. Dan maka buku itu telah dicetak. Buku-buku itu telah dicetak. Bukan sedikit. Dihantar pada 191 ketua bahagian, 191 ketua pemuda, 191 ketua wanita di seluruh bahagian. Jadi kita tanya, macam mana mereka dapat alamat? Siapa dalang di belakang ini? Sebab buku ini lain tak ada.
memaki hamun Presiden. Dia semua alamat-alamat, data-data ahli adalah di tangan orang-orang yang dulu satu ketika berada di tingkat 38. Saya tak nak menuduh siapa. Saya adalah orang kata orang ni, saya tak mau. Tapi bagi saya, mereka inilah yang menjadi dalang menghasilkan buku ini. Sebab buku-buku ini mendapat data alamat yang lengkap selengkap-lengkapnya, termasuk perwakilan. Kalau anda tidak berada dalam UMNO, dalam rumah UMNO, tak akan dapat. Sini yang saya katakan, selama ini adanya parasit-parasit di rumah UMNO. Datuk Zahid berkali-kali saya tegur. Saya kata, you kena berhenti. Stop it untuk berlapang dada. Tak perlu nak jadi baik, ada masanya. You must be firm. Tapi beliau masih lagi baik-baik. Akhirnya sekarang ni, sudah ada. Jadi banyak orang bertanya, siapa yang mencetak buku ini? Buku ini dicetak oleh pasukan seseorang yang mengetuai kluster menteri yang dianggotai oleh beberapa orang menteri. Kluster menteri daripada UMNO. Kerana mereka juga sekarang ni tak senang dengan keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi mempertahankan UMNO kerana beliau mengikut kehendak akar umbi. Bahawa di peringkat akar umbi, UMNO bahagian telah pun menetapkan 145 bahagian tanda kerjasama dengan PBM. So dalam keadaan begini, sebagai Presiden, dia kena ikut kehendak ahli. Tapi di kalangan ahli Majlis Tinggi, mereka yang bergelar menteri ini saya pun tak faham. Kenapa mereka merasakan bahawa mesti bekerjasama dengan PBM. Jadi sebab itu sekarang ni ada usaha untuk menyingkirkan Datuk Zahid. Jadi maka langkah terbaik pada hemat kluster menteri adalah menurunkan Zahid. Kerana kluster menteri gagal dalam mendesak supaya Datuk Seri Zahid mengekalkan kerjasama dengan Parti Bersatu. Kerana mereka takut kehilangan jawatan kabinet dan kelebihan untuk direct nego. Jadi kerana itulah askar-askar upahan. Jadi siapa pula penyebarnya? Buku ini dipost oleh orang-orang tertentu. Saya ada nama tu. Tapi sebab saya tak ada bukti. Kalau saya sebutkan nama itu, mana saya terdedah kepada untuk libel. Mereka boleh tidakkan saman. Tapi saya ada. Jadi operasi bersepadu antara pihak-pihak daripada PPBM dan juga JKOM. Katanya, dibuat agar tidak dapat diketahui umum. Jadi operator level sulit ini ditugaskan untuk mengepus dalam skala besar tanpa boleh dikesan oleh sesiapa. Memang kerja ini adalah untuk membenamkan UMNO. Jadi ada pula bertanya, duit ini datang daripada siapa? Duit ini tajaan daripada mereka yang tidak senang kepada ketetapan Datuk Zahid Hamidi tidak mahu meneruskan kerjasama dengan PPBM. Bagi mereka sekarang ni, dia akan melakukan apa saja. Kerana bila saja Presiden UMNO ini bukan Zahid Hamidi adalah terdiri daripada Trojan Horse ataupun kuda tajaan mereka, maka mudah mereka mengheret UMNO melutut di bawah Perikatan Nasional. Ini matlamat sebenarnya. Inilah yang cuba dilakukan oleh mereka. Sebab itu saya kata, kenapa dulu tak nak ambil? Kenapa dulu tak nak bertanding? Sebab itu mereka melagakan antara Presiden dengan Timbalan Presiden. Supaya wujud tidak persefahaman. Supaya berlaku kalau ada pertandingan nanti, orang Negeri Sembilan tak sokong Zahid Hamidi. Kerana kononnya Datuk Zahid ini tak baik dengan Tok Mat. Sedangkan kedua mereka menyantuni jawatan sebagai Presiden, Timbalan Presiden. Tak ada masalah. Cuma orang-orang lain yang tak senang. Orang-orang lain yang sekarang ni ada yang jadi menteri. Yang sayang jawatan menteri ini. Cuma saya kata, kenapalah kamu berfikiran begitu? Kalau kamu tak jadi menteri pun sekarang, kalau kamu tarik sokongan, bila ada pilihan raya, kita menang insya-Allah. Insya-Allah. UMNO Barisan Nasional boleh mengulangi kemenangan. Dan kita boleh kembali ke Putrajaya. Dengan bergayanya. Tapi ini tidak dilakukan. Dalam keadaan begini, kita harus berhati-hati, saudara. Saya ingin menyatakan bahawa penerbitan buku 30 dalil kenapa Zahid perlu disingkirkan ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai untuk mengadu dombakan sesama ahli UMNO kita. Saya, saudara Murad apa semua, saya tak mau menyebut nama. Tapi saya rasa ahli-ahli peringkat angkat umbi sudah tahu siapa mereka. Kita dah tahu adanya mereka-mereka ini yang ditaja
untuk menjadi tali barut orang-orang tertentu. Kononnya mereka nak jadi presiden parti. Bila jadi presiden parti, orang ini akan membawa UMNO masuk. Sebab waktu selepas pilihan raya, ada seseorang yang saya akan dedahkan nanti. Saya tengah tunggu lagi dia punya bukti nyata. Yang membayar kepada beberapa orang ahli parlimen dan pemimpin di Sabah. Dibayar seorang RM30,000 untuk keluar daripada parti UMNO. Waktu UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk menubuhkan kerajaan. Di saat kita dapat 79 kursi. Sebab waktu itu Parti Pribumi mendambakan sokongan. Sebab itulah berlaku penghijrahan adanya ahli parlimen daripada Sabah menyertai PBM. Mereka ini adalah ditaja oleh orang-orang tertentu. Ini keadaannya. Saya nak menjelaskan pada saudara bahawa dalam keadaan sekarang hari ini buku 30 dalil untuk kenapa Datuk Zaid tidak boleh berundur ataupun disingkirkan tidak lain dan tak bukan semata-mata adalah untuk memusnahkan UMNO. Bagi saya lain tak bukan. Kalau betul beliau salah, mahkamah menentukan, carry on. Bila mahkamah benar mengatakan Datuk Zaid ini bersalah, maka beliau akan berhenti. Tapi no one is guilty unless proven by the court. Biarlah mahkamah menentukan. Dan kita semua tahu keadaannya kenapa. Dan saya amat berkeyakinan, warga UMNO tentulah dia akan memegang bidalanya berpatah sayap bertengkatkan paruh. Namun kudaki juga. Bagi mereka nak membeli UMNO, tidak sama sekali. Semangat juang UMNO berpantang ajal sebelum maut mengundang. Membujur lalu melentang patah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.